Al-Azim, Sadaqallahu Al-Azim. Yang merupakan pengurusi surau Pak Imam, Pak Fidas, Pak Setia, dan bikin surau serta muslimin, muslimat dan rahmat Allah. Pertama dan selamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dengan adanya dua nikmat itu, maka kita duduk dalam majlis ilmu yang Nabi SAW bersabda, "Fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'." Kata Nabi SAW, kelebihan ilmu itu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadah, dan kebaikan adalah agama kamu adalah wara'. Nabi sebut pada orang yang banyak duduk dalam majlis ilmu daripada melakukan ibadah sunat yang lain. Kalau bertemu di antara majlis ilmu dan ibadah sunat, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu itu lebih afdal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fil 'amal sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Nabi kata, pada siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, antara mari sini jalan kaki, naik basikal, naik motor, naik kereta, mari datang surau, nak duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Itu nikmat yang Allah akan bagi dekat kita, yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Para siapa yang duduk dalam majlis ilmu, mari datang duduk, Nabi kata, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Dan itulah nikmat yang Allah nak bagi pada kita yang kita minta. Kita minta nikmat tu, Allah nak bagi. Apa yang kita minta, setiap hari kita minta, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim." Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan-jalan yang Engkau beri nikmat. Kita minta dengan Allah tunjukkan jalan yang lurus. Salah satu cara untuk dapat jalan yang lurus, kita duduk dalam majlis ilmu. Dan kita minta jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Nabi-Nabi, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang sedia, orang yang membenarkan Nabi, kemudian orang-orang yang mati syahid, golongan syuhada. Ini golongan-golongan yang Allah beri nikmat. Sebab mereka ini telah dijanjikan syurga mereka. Sebab mereka ini mempertahankan Nabi, berjuang untuk Nabi, mempertahankan agama Allah. Kemudian Allah beri nikmat mereka, jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka duduk di dalam satu taman yang telah digunakan oleh Allah, iaitu taman yang di bawahnya sungai-sungai, mengalir sungai-sungai, dan mereka duduk di dalam kekal selama-lama. Itu nikmat yang Allah nak bagi kepada mereka dan telah bagi kepada mereka. Jadi kita yang minta ni, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat. Jadi kita nak jalan-jalan orang yang Allah beri nikmat macam tu. Kita minta. Nabi kata senang je. Mari duduk dalam majlis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Tu Allah nak bagi. Kita yang minta, tiba-tiba kita tak nak. Kita yang minta, tiba-tiba kita tak nak. Nah, kita minta benda nak jalan ke jalan syurga mudah. Kita nak minta nikmat Allah, tiba-tiba Nabi janji nak bagi kat kita, tiba-tiba kita tak nak. Macam mana tak nak duduk dalam majlis ilmu? Kita yang minta, kita yang tak nak. Macam kita pergi kedai makan, kedai makan tom yam, tuan kedai tanya, "Abang nak makan apa?" Dia pun sebut, "Saya nak makan nasi goreng." Bila dah sebut nak makan nasi goreng, tuan kedai pun pergi belakang, pergi masak nasi goreng. Lepas masak, dia pun letak depan mata kita. Kita yang minta ni, kita yang request, kita yang order, dah siap, dia letak depan mata kita. Tiba-tiba kita kata, "Saya tak nak." Agak-agak tahu kedai kata apa? Tuan kedai kata apa? Gila tuan orang yang order ni. Dia yang order, dia yang request, tiba-tiba kita dah siap buat, kita letak depan mata dia, kata tak nak. Gila kot ni. Nah, itu tuan kedai sebab ni Allah kita yang minta, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim." Jalan-jalan
ilal jannah. Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Itu nikmat Allah nak bagi yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah kita minta, tetapi kita tak nak. Agak-agak Allah kata apa yang kita minta. Kok gila orang kita tu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pagi ini tentang saya nak baca beberapa ayat daripada surah Al-Ankabut ayat 41 hingga 44 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana buyutil labaitul ankabut law kanu ya'lamun innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin sadaqallahu al-'azim. Baik, ayat ini berkenaan dengan Allah nak cerita tentang manusia. Manusia kecuali mereka yang beriman dan berakal, berfikiran, semuanya tertipu dengan saluran-saluran palsu yang ternampak secara zahir di hadapan mata. Agar manusia tidak tertipu dan tidak mengejar kehidupan yang palsu iaitu dunia, Allah menurunkan ayat ini. Diharap dengan memahami maksudnya secara mendalam, orang-orang yang beriman dapat mengelak diri daripada terjebak ke dalam perangkap kepalsuan hidup yang sangat merugikan. Jadi Allah sebut dalam ayat ini dengan maksudnya, misalan bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda lain selain daripada Allah sebagai pelindung yang diharapkan pertolongannya adalah seperti labah-labah yang membuat sarang untuk menjadi tempat pelindung ini. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling rapuh adalah sarang laba-laba. Kalau yang mereka orang-orang yang berpengetahuan. Baik, ayat ini tentang yang menunjukkan surah ini surah Al-Ankabut. Allah sebut dua kali perkataan Al-Ankabut di situ. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Mereka mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung. Kamathalil ankabut, seperti mengambil sarang laba-laba dijadikan rumah. Ya, ittakhadhu baita sebagai rumah. Wa inna awhana buyutil labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sedangkan sarang laba-laba itu adalah sarang atau rumah yang paling rapuh sekiranya dia mengetahui. Tuan, nak beritahu dengan kita, ayat ni Allah nak jelaskan kepada kita bahawa manusia yang berbunjangan atau berpegang kepada akidah yang palsu, maka dia telah melakukan satu kesilapan atau dosa yang besar atas muka bumi. Ambil benda lain selain pada Allah untuk dijadikan pelindung, atau meminta sesuatu atau ambil sesuatu benda lain selain pada Allah dijadikan bahan yang sama kuasanya seperti Allah. Nak bagi tahu syirik tak? Nak bagi tahu syirik kan? Ambil Allah buat sembahyang hajat betul. Bila MS370. Sembahyang hajat. Tapi sembahyang hajat dalam masa yang sama kita ambil satu grup Zam-Zam Al-Kazam. Tak tahu Piramli duduk belajar dengan dia ke dia belajar Piramli, tak tahu lah. Sebab Piramli keluar dulu baru dia keluar. Kan? Kita dah buat sembahyang hajat, kita bulatkan hati kita kepada Allah. Minta pergantungan daripada Allah. Nah, tiba-tiba dalam masa yang sama kita campur aduk macam ABC tu tuan. Ambil ABC buat makan ABC tengah hari tu, ABC air batu campur, memang campur aduk tu. ABC tu memanglah campur aduk sebab nama pun air batu campur. Tapi dalam sudut amalan takkan kita nak campur aduk di antara pergantungan kita dengan Allah dengan kita bergantung dengan benda lain. Ini syirik. Nah, bila kita cakap dia syirik kurafat, dia tak mengaku keluar
mempergunakan kalimah Allah untuk menunjukkan sesuatu itu, buat perbuatan yang dilakukan itu nampak salah tetapi nampak macam Islamik. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan laku. Entah Allahu Akbar. Bila mana sesuatu adat itu dijadikan sebagai Islami, orang nampak macam Islami tapi sedangkan dia adat. Nah, dia buat tu benda yang dia bergantung selain daripada Allah, hukumnya sini. Ambil benda lain sini sebagai sini. Tetap di Mesir, tentang hari ini budak pelajar-pelajar kita di Mesir kena gelar Sihrun. Dia kata ini kumpulan golongan Sihrun. Sihrun ni ahli sihir, golongan sihir. Bila tanya dia, bila tak dia pergi je ke Al-Azhar, dia orang tanya dengan 4 tahun sihir dia. Habis tak layu ni, habis malu. Keluar habis, sampai keluar dalam internet di Mesir, dia kata jalan yang terakhir untuk Malaysia mencari MH370 adalah dengan cara sihir. Sedangkan Allah kata alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala al-ghaibihi ahadan illa man ittaqa min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi siratan. Nabi kata, Allah kata apa? Dia adalah Tuhan yang mengetahui ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu kecuali rasul yang dipilih sahaja. Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakang. Makna benda gaib ni tuan-tuan, kita tak boleh pakai bomoh, tak boleh kata bomoh ni pandai ke apa, dah. Semuanya Allah menjaga. Allah jaga benda ni. Allah jaga. Bukannya pandai-pandai nak semua buat. Allah menjaga benda-benda sihir. Dan Allah menjaga dengan menghantar malaikat-malaikat untuk jadi penjaga kepada benda sihir. Melainkan sihir itu diilhamkan kepada, dia bukan sihir. Nabi ini dia boleh tahu sesuatu benda lain itu dengan diilhamkan oleh Allah. Tapi pak sihir kita tak tahu. Kalau tahulah benda gaib ni tuan-tuan, bila mana sahabat tanya bila jadinya kiamat ya Rasulullah, confirm Nabi sebut lah. Oh, kiamat tahun 2020 kata contoh ini. Maknanya Nabi tahu benda gaib. Ini Nabi tak tahu. Nabi kata bab kiamat ni Allah je yang tahu, tapi tanda-tanda dia sekian Nabi tahu. Maknanya Nabi pun tak tahu benda gaib, kecuali diilhamkan oleh Allah sesuatu benda yang dia boleh baca benda tu. Nah, sekiranya berlaku satu benda yang nampak macam terkena, itu sebagai kebetulan tuan-tuan. Kebetulan nak bagi tahu kepada kita sebagai orang mukmin, bila mana benda itu berlaku, ini sebagai ujian bagi diri kita. Nak percaya ke tak percaya? Nak percaya ke tak percaya? Nah, Allah sebut di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Allah kata sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ambil benda lain dijadikan kuasanya seperti Allah, maka bila mana kita ambil itu, Allah tak akan ampunkan dosa kita, melainkan orang yang bertaubat. Dosa syirik selain pada syirik Allah ampun. Tak, kita bukan maksum. Kita bukan maksum, kita buat dosa. Bila mana kita buat dosa, Allah suruh taubat, suruh beristighfar. Andai kata kita ni maksum tuan-tuan, andai kata kita ni maksum, Nabi kata Allah hapuskan semua kita ni, kemudian Allah hidupkan satu makhluk yang lain. Makhluk ni, mereka ini akan hidup, kemudian dia melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Allah nak beritahu kat kita, Allah suka pada orang yang bertaubat. Allah suka pada orang yang banyak istighfar. Pasal tu ulama menganjurkan kita istighfar ni satu hari tuan-tuan paling kurang 100 kali. Paling kurang tu Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim 100 kali. Paling kurang. Sebab Allah suka. Allah suka. Dia tahu kita ni buat dosa banyak, jadi dia suka benda ni. Andai kata kita maksum, Nabi kata kita, Allah hapuskan kita, hidup makhluk lain yang melakukan dosa, kemudian istighfar pada Allah. Ni benda yang Allah suka, jadi kita kena buat. Nah, syirik pun, syirik ada dua. Satu
Syirik uluhiyah ni tuan-tuan memang dah terang-terang. Dia ambil benda letak depan dia sebab tu macam Hindu tu dah memang syirik uluhiyah ni, maknanya kafir lah. Dia ambil satu kuasa, dia tolak terus kuasa Allah. Yang kedua syirik rububiyah. Syirik rububiyah ni bila mana dia tahu Allah tu ada, Allah wujud, Quran tu macam-macam, tetapi dalam masa yang sama dia ambil kuasa lain menyamai dengan kuasa Allah. Maka yang ini dipanggil syirik rububiyah. Faham? Sama macam kita baca Quran. Baca Quran, kita tahu dalam Quran ada undang-undang, ada syariat, ada macam-macam. Tiba-tiba kita ambil, kita tahu dalam Quran ada hukum, hudud, kisah, semua ada. Tiba-tiba tuan-tuan kita ambil satu perlembagaan yang menyamai dengan perlembagaan Allah. Kita kata Al-Quran ni betul ada hukum, tapi nanti dululah dia tak sesuai, kita ambil perlembagaan British kata. Kita ambil itu, kita masa sama kita tahu Quran tu betul, kita baca Quran. Maka itu sudah menjadikan pada diri kita syirik rububiyah. Contoh ni. So, kau ambil perlembagaan daripada perlembagaan Al-Quran, kita naik syirik rububiyah. Lewat? Tuan. Jangan duk main-main dengan benda syirik ni. Bahaya tuan. Kadang-kadang benda tu datang tak sengaja. Walau duduklah di atas tikar pandang terbang. Kayu pula lagi dengan Allah. Pelik cara apa pun tuan. Zam-zam Allah kata hari ni benda ni jadi lawak tuan. Nah, jadi lawak benda ni. Benda ni bukan benda jok, bukan benda lawak tuan. Benda ni benda serius. Tolonglah jaga hati keluarga-keluarga yang kehilangan ni. Nah, kita buat benda ni, orang yang keluarga ni yang kena keluarga yang ada agama sikit ni, apa benda ni? Jadi syirik macam ni. Allah Akbar tuan. Dah bila orang cakap dia buat salah, nak tampar pula macam buaya tuan. Habis semua buaya-buaya mati lah ni. Semua kena penampar. La ilaha illallah. Buat sangat ke? Kita ni buat sangat ke sampai kita boleh kalahkan kuasa Allah ni? Dan ayat Al-Quran. Baik. Siapa yang berpegang kepada teori yang tidak berlandaskan agama yang benar atau bergantung harap kepada kekuasaan politik yang diperjuangkan oleh penguasa-penguasa yang mencari kepentingan diri sendiri pasti akan terjebak di dalam perangkap kepalsuan dan pasti pula mendatangkan kerugian di dalam hidup mereka. Sebenarnya ada teori yang tidak berlandaskan akidah atau agama yang benar ibarat seperti sarang laba-laba. Ia hanya merupakan tempat yang sangat mudah rusak tuan-tuan. Mereka ni bila angkat satu benda lain selain pada Allah ni, dia jadikan sebagai pelindung ataupun pertolongan, maka Allah umpamakan mereka ambil tu seperti sarang laba-laba. Tuan-tuan, sarang laba-laba di tempat yang paling rapuh, tuan-tuan pegang hancur lah. Pegang hancur. Ni perumpamaan Allah bagi nak bagi ni kata balawah daripada Allah, nak bagi perbandingan kamu angkat Tuhan selain daripada Allah ni seperti sarang laba-laba. Cuik habis. Sarang laba-laba ni, sarang laba-laba. Saya pernah cerita Ankabut ni laba-laba. Ankabut ni dia mengeluarkan 3 jenis sutera. Sutera pertama, jenis sutera yang melekit untuk dibuat sarang. Untuk buat sarang, buat perangkap untuk tangkap mangsa. Sutera yang kedua jenis tak melekit, yang ni untuk mempertahankan diri dia. Dan sebagai jalan dia buat jalan untuk di atas sarang laba-laba. Sarang laba-laba tu dia buat 2 jalan, satu melekit, satu tak melekit. Jadi laba-laba jalan yang tidak melekit. Setiap perjalanan dia akan mengeluarkan pelincir untuk dia tidak tersangkut dengan perangkap-perangkap yang dia faham. Ni laba-laba punya teknik tu. Dan jenis sutera yang ketiga untuk membalut telur-telur bila mana menetas, balut telur untuk selamatkan telur dia tadi. Ni 3 laba, 3 sarang, 3 jenis sutera. Dan laba-laba jantan dengan betina, yang betina garang lagi. Betina ni jenis garang. Kalau jantan ni kalau datang nak morak betina, contoh nak morak lah. Dia nak bersenyawa. Jadi yang jantan ni kena jumpa betul-betul, di meeting cukup-cukup, apa perjanjian apa semua, kemudian dah settle, baru boleh bersenyawa. Andai kata yang betina kata tak nak, duduk situ lagi, silap-silap si betina ni akan makan si jantan. Betina ni cukupnya garam. Andai kata dapat bersenyawa, lepas habis bersenyawa, maknanya dia kena pergi
tersedar daripada lamunan. Kalau tersedar tengok jantan anda ni sebelah, dia tanya balik, buat apa nak tu? Ni bukan cerita main-main, ni cerita dalam buku ni. Hafal lah tentang buku ni. Kita balik je. Nah, ni makna abang-abang betina lebih garang pada jantan. Ni makna kalau kita dalam kehidupan kita ni jenis isteri kontrol suami tuan-tuan. Suami kontrol ni dia lapar-lapar. Faham? Jenis lapar-lapar. Isteri tentukan semua, isteri tentukan tarikh dan raya semua isteri. Dia lapar-lapar. Faham ni? Sementara dalam ayat yang lain Allah mengumpamakan pegangan yang seumpama ini adalah seperti cuba berlindung di dalam istana yang diperbuat daripada buih. Allah sebut dalam ayat yang lain, surah Ar-Ra'd ayat 17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamal sallu zabadan rabiyah wa mimma yuqidun alaihi finnar ibtigha' hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu haqqal batil wal batil fa amma zabadun fayadhabu jufaa wa amma man yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu amsal. Allah kata Dia menurunkan air hujan daripada langit lalu membanjiri tanah-tanah lembah dengan airnya menurut kadar yang ditetapkan oleh Tuhan untuk faedah makhluknya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Baik, Allah sebut dalam ayat yang lain berkenaan orang yang mengambil benda batil ni, ambil benda batil ni, seumpama bila Allah kata Allah menurunkan hujan daripada langit lalu dibanjiri tanah-tanah lembah dengan kadar yang maksud gini. Ada lembah besar, Allah masukkan kadar yang banyak. Ada lembah kecil, Allah masukkan kadar yang sedikit. Allah bagi tahu benda ni, ini balaghah tuan-tuan, perumpamaan seperti hati manusia. Ada hati manusia ni yang terbuka, maka dia boleh masuk ilmu yang banyak di dalam hati dia. Ada yang orang ni manusia ni hatinya sempit. Bila sempit, duduk sekalipun dia tetap masuk sikit. Ada pula langsung sempit, tutup terus, duduk tak masuk langsung. Gitu. Jadi hati gelap ni. Ni Allah bagi perumpamaan seperti air hujan yang turun di dalam lembah-lembah yang kadar dia mengikut kadar. Lembah besar masukkannya, lembah sikit masuk sikit. Contoh macam Kelanggit tu, empangan Kelanggit, bila hujan banyak tu naik melempar. Sebab apa? Kadarnya banyak sebab lembahnya besar. Kalau mungkin ada lompat depan rumah kita, lompat kecil, takkan kadar macam Kelanggit, tak boleh melempar masa rumah kita. Nah, kemudian banjir, kemudian Allah jadikan banjir itu membawa buih yang terapung dan daripada benda yang dibakar daripada api untuk dijadikan barang perhiasan perkakas yang diperlukan juga menimbulkan buih seperti itu. Allah kata bila mana adanya air pasti ada buih. Nah, buih, air sabun, buih. Kemudian bila mana bakar logam, contoh logam emas, timah kan, bila terlalu panas dia mengeluarkan buih. Dan buih ini Allah nak bagi tahu kita, demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Buih ni seumpama benda yang batil. Benda batil, buih ni bila berjalan dia pecah. Dan dia akan jalan macam buih sabungan. Dia sekejap kan. Bila kembar pecah, bila kembar pecah, bila timbul pecah, bila timbul kebenaran dia pecah, bila timbul kebenaran pecah. Makna buih itu dia tidak tahan lama. Maknanya buih itu boleh pecah bila-bila masa. Buih ini Allah bandingkan dengan, Allah samakan seperti benda batil. Benda batil ni walaupun kita nampak hari ni macam benda ni betul, tapi benda batil lama-kelamaan dia membesar, pecah. Bila pecah, kita tahu apa tu. Inilah perbandingan Allah beri dalam ayat ini, bahawasanya yang benar dan yang salah itu, yang benar itu akan timbul, lama-lama yang batil itu akan pecah. Seumpama contoh semalam saya baca dalam internet berkenaan dengan kapal terbang ni. Kat sini ada ke keluarga mangsa? Tak ada kan? Boleh sebut ada keluarga mangsa, saya takkan sebut.
Benda ni sampai keluarga mangsa kata macam ada satu benda terselindung di sebalik. Ada satu benda planning di belakang untuk menutup satu kes-kes kezaliman. Tak ingat ke dulu waktu ada satu brother ni dia kena penjara sebelum tu, lepas jatuh hukum orang pergi buat demo ramai-ramai. Jadi ni pun sama kan, tuan nak buat satu kes yang saya nampak lah Allah. Selepas jatuh hukum 5 tahun penjara, besok kapten balik. Bang, letup satu kes, orang tutup kes ni, orang buka satu kes baru. Gimana? Gimana? Gimana nak kena cakap darat ni? Ha? Cakap dulu kan? Ha. Hari Jumaat dia bagi hukuman 5 tahun penjara. Bila mana dulu dah buat penjara, bila mana penjara dia pak, besok orang pergi demo terus. Demo tak? Reformasi. Semua orang turun. Jadi nak, bila mana mereka tak nak kejadian yang sama berlaku macam ni, kita buat satu plan yang benda ni orang nampak simpati pada rakyat Malaysia, simpati pada keluarga mangsa, simpati. Tutup kes ni, buka yang ni. Dan berita, surat khabar semua, buat-buatkan benda ni, besarkan benda ni, tutup kes kezaliman. Naik satu kes yang dilacak. Ya bang? Dia bekas tentera tu bang. Takkan tak tahu bak radar. Radar tu sistem yang dibuat oleh manusia. Bila mana sistem yang dibuat oleh manusia, dia boleh dipadamkan bila-bila masa. Bukan sistem tu Allah yang buat. Contoh Quran, Allah buat sistem. Kita boleh padam Quran? Tak boleh. Tapi selagi mana yang dibuat itu daripada manusia, makna boleh dipadam bila-bila masa. Tiba-tiba orang ni kata macam ni, orang ni kata patah balik, orang ni kata terus, orang ni kata macam-macam. Kalau benda besar tentang yang terlempak tu bukan basikal. Yang terlempak tu kapal terbang. Bila kapal terbang pasti jumpa. Dari segi akalnya pasti jumpa. Yaman pernah berlaku. Kapal terbang Yaman pernah berlaku. Pagi terlepas, tengah hari jumpa dah. Pertama kotak hitam tak boleh hitam. Yang kedua, yang datang tu semua pakai telefon tu tuan. Pakai handphone. Dan pakai handphone tuan detect. Kalau tuan pakai BlackBerry, tuan off BlackBerry, mana-mana orang boleh detect kat mana BlackBerry tu. Betul. Saya cakap salah. Dalam kapal terbang tu ada 12 orang staff daripada Motorola. Bahagian phone, engineer phone tu tak. Ini maklumat sekitar apa? Saya ceramah dekat Subang tu, orang tu salah seorang, dia cerita dia staff kat dalam Motorola. Memang bagi saya benda ni perancangan. Ini saya lah, tempat saya dapat. Ini bagi diri saya sebab pasal tu saya tadi ada keluarga mangsa lah. Takut nanti keluarga mangsa kenapa. Ni Allah sebut kebatilan itu seumpama buih. Hari ini dah membesar. Bila terlalu lama nampak kebatilan. Bila terlalu lama hari ini hari yang ke 9. Bila membesar orang nampak ni apa ni, sekejap sini. Amerika kata macam ni, Thailand kata begini, Filipina kata begini, Singapura kata macam ni, India. Last sekali India pun masuk dah sekarang ni. Ke kapal terbang pergi lagi memodal tak? Ni Allah sebut seumpama buih. Benda batil ini seumpama buih. Satu hari dia akan pecah. Bila pecah tuan tunggu apa yang saya kata. Bukan saya kata dia kata betul. Tak, tuan tunggu. Sebab ini pandangan saya. Dan ini pandangan kami dalam perbincangan kami di kelas. Ini bentuk perancangan untuk menutup satu kes besar, supaya rakyat tidak bangkit pergi duduk di jalan ini. Sebab kezaliman yang berlaku kan? Allah umpamakan seperti buih yang lama-lama yang kesalahan tadi nampak. Adapun buih itu maka akan hilang lenyap, ia hanyut terbuang. Manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal. Demikian Allah menerangkan misal-misal perbandingan. Baik. Kemudian pada ayat 42 Allah sebut
Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui kepalsuan apa jua yang mereka sembah, iaitu mereka ikut apa yang mereka ikut tu Allah tahu dah. Yang lain daripadanya kepalsuan, tuan, pembohongan. Allah kenal siapa yang berbohong, siapa yang berkata benar. Contoh, kita tengok dalam perang Uhud. Perang Uhud ni Allah kenal mana golongan munafik, mana golongan yang betul-betul beriman. Kemudian dalam perang Uhud ni tuan-tuan, Allah proses Allah menyucikan golongan Islam, pejuang-pejuang Islam yang Allah sucikan. Bila mana Allah sucikan, Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 141, وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ. Dan juga Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ni golongan munafik ni Allah hancurkan, Allah tepikan. Kemudian dalam perang Uhud Allah sucikan, bila mana penyucian tadi termasuk orang beriman akan menjadi korban. Dalam perang Uhud Allah cuci golongan-golongan munafik ini. Dah kenal lah siapa golongan munafik dah. Kemudian bila mana pergi perang, Allah cuci tadi termasuk yang menjadi korban orang beriman, antaranya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni tuan-tuan, orang yang Nabi sayang. Pakcik dia bukan sekadar pakcik, dah lah pakcik. Kemudian adik-adik susuan. Sayyidina Hamzah menyusu pada orang yang sama, Nabi pun menyusu pada orang yang sama. Ada yang lebih kurang sebaya, pakcik lebih kurang sebaya. Nah, dan dia sayang dia pada pakcik dia ni. Pakcik dia ni pertahankan dia, Allah Akbar. Ni Sayyidina Hamzah, dia lapar hatinya. Kemudian selepas Allah cuci golongan-golongan munafik dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, selepas perang Uhud tak ada peperangan yang Islam kalah. Semua menang. Sebab apa menang? Sebab Allah dah cuci golongan munafik. Allah dah kenal, dah bagi Nabi kenal. Ni munafik, nak pergi perang jangan bawa golongan ni. Yang ni golongan kafir, confirm lawan kita. Selepas pada peristiwa Uhud, Allah bagi kemenangan kepada Islam. Sehingga kemuncak kemenangan, Allah bagi pembukaan kota Mekah. Inna fatahna lakal fathan mubina. Allah sebut di dalam surah Al-Fath, iaitu sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan jelas dan nyata, iaitu pembukaan kota Mekah hasil pada perjanjian Hudaybiyah. Yang Hudaybiyah ni nampak pada peringkat awal nampak macam musuh yang lebih. Oh, dia tak bagi baca bismillah, tak bagi tulis bismillah. Nabi suruh padam bismillah. Suruh tulis Muhammad sebagai Rasulullah. Dia kata kami tidak mengiktiraf Allah sebagai Rasulullah. Suruh padam, Nabi kata padam. Tak apa, nampak macam mereka lebih. Akhirnya hasil daripada itu berlakunya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Allah sebut inna fatahna laka fathan mubina. Aku bagi satu kemenangan pada kamu, pembukaan kota Mekah. Yang ni Allah nak bagi tahu dengan kita kepalsuan yang ada di atas muka bumi ni. Nah, Allah kenal dah orang ni. Dan Allah dua lah maha kuasa lagi maha bijaksana. Misalan perbandingan, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan misal-misal perbandingan demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahami. Benda-benda batin ni tuan-tuan, yang dapat membezakan antara hak dan batin ni orang yang ada ilmu. Allah nak bagi tu kan. Orang ada ilmu dia dapat balik. Oh, ni perancangan. Oh, yang ni benda betul. Benda batin dengan benda hak ni hanya orang yang berilmu saja yang tahu. Padahal tu golongan-golongan sekular ni tuan-tuan, dia suka pada rakyat yang menjadi yang jahil. Bila mana jahil, dia senang untuk dipermainkan dan senang untuk dikontrol. Pada orang yang ada ilmu pasti lawan dia. Orang ada ilmu pasti lawan. Ya Allah SWT. Orang ada ilmu pasti lawan kebatilan. Saya pergi Sabah. Bulan lepas saya buat collection untuk pergi Sabah kan. Saya pergi Sabah lalu tuan-tuan. Saya pergi satu kampung yang nama dia Kampung Mengguru di Keningau. Keningau ke Pesiang, begitulah kampung ni, Kampung Mengguru. Majoriti mu'alaf. Jadi tuan-tuan bagi dia, saya collection bulan lepas punya duit tentang bagi itu. Pertama saya beli rehat, beli ikraf, beli Quran, beli telekung, beli beras.
Beli barang-barang dapur sikit, bagi bantuan tak payah. Yang mereka paling seronok bila dapat ikrok pula. Kita beli ikrok banyak kan? Yang paling seronok dia dapat ikrok. Sebab orang ni tak tahu ngaji. Bila mana dia tahu kita nak datang, ada satu golongan ni, jabatan agama mari datang. Yang halang kita buat dakwah kat orang ni bukan yang orang Kristian. Yang halang ni jabatan agama ni. Dia kata dengan pakcik ketua kampung ni, dia kata jangan benarkan ini ustaz-ustaz masuk. Ini ustaz daripada Selangor, ini semua pembangkang. Dan ustaz, orang sebanyak pun tak tahu. Akidah pun tak betul lagi macam mana nak kita buat pemerintahan. Kita buat akidah dulu lah. Nah, dia kata jangan benar ini ustaz-ustaz masuk sebab mereka ini daripada Selangor, mereka ini semua pembangkang. Apa dia jawab? Ni, ketua kampung ni jawab, kami tak peduli siapa yang masuk. Dia kata, siapa yang datang semua kami tak peduli. Yang penting mereka datang untuk mengajar kami agama. Yang penting anak kami mesti pas dalam sembahyang, mesti pas dalam mengaji, mesti pas dalam pemeriksaan. Semua dalam agama dia mesti pas. Masuk pas tu lulus juga. Pandai pakcik ni jawab. Bila dia sebut itu balik dia tak kamu. Nah, tahu tak dia jawab itu? Saya pergi tentang kita cerita tentang syurga neraka. Kata pakcik, saya tahu pakcik-pakcik ni semua adalah mu'allaf. Mu'allaf ni persen dia untuk pergi kepada murtad ni 80%. Saya kata sebab saya dah pergi satu kampung di Dobo Lama di Rana, murtad sampai 23 kali murtad. Kita datang dia Islam, kita balik dia murtad. Kita datang dia Islam, datang Kristian murtad balik 23 kali murtad. Saya minta pakcik di sini kampung Hulu jangan buat macam tu. Tapi alhamdulillah di Rana tu sekarang ni masih Islam lagi. Sebab ada kawan kita yang follow up pasal. Saya minta pakcik sebab Allah kata inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ada satu agama iaitu Islam. Allah tak terima agama lain. Hatta Kristian ke siapa ke Allah tak terima melainkan Islam sahaja. Dan benda inilah yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sendiri yang bagi pengiktirafan. Bila mana Allah kata wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Nabi Isa kata, wahai kaum Bani Israel, aku adalah pesuruh Allah. Makna Nabi Isa kata dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dia pesuruh Allah yang membenarkan kitab sebelumnya iaitu kitab Taurat. Dan di situ ada satu berita gembira yang Nabi Isa kata akan datang seorang Nabi di akhir zaman selepas dia yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Muhammad dia membawa agama Islam, bukan yang membawa agama Kristian. Makna Nabi Isa sendiri suruh kita beriman kepada Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad bawa satu agama Islam. Maka pakcik kena mati dalam Islam, saya kata. Bila mana pakcik mati dalam Islam, Allah jadikan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah jadikan kepada kita orang yang Islam ni last sekali akan masuk syurga, di bawah dia mengalir sungai-sungai. Saya kata pakcik, dalam syurga ni ada 3 sungai. 3 sungai. Pertama sungai madu, sungai susu, sungai arak. Saya kata ini. Pakcik boleh minum madu, boleh makan madu, boleh minum susu bila masa. Arak dulu di dunia haram, bila masuk dalam syurga jadi halal pakcik. Kita sebut bagi dia semangat. Habis dia ceramah tentang wakil daripada masjid pula cakap. Ni urusi masjid ni. Dia kata ustaz, kami dulu Kristian, nama sekian. Sekarang ni kami ni sudah Islam. Ada yang nama Saleh, nama saya kata dia. Ada yang nama Salama. Selama ni tak ada Salama. Nah, tukar nama jadi nama Islam. Tapi kami ni Islam, nama saja Islam ustaz. Islam kami tak sampai 5%. Allah. Pengataan kami dengan Islam ni tak sampai 5%. Yang kita dengar dari saya. Bila ustaz cerita tentang surga, kami ni jangan haraplah nak masuk surga ustaz.
surga pun jadilah. Kita dengar ayat tu lah. Nah, Ustaz, kita nak minum air madu, nak minum susu, nak minum obat, kami jangan harap nak minum madu tu Ustaz. Dapat duduk depan surga, dapat minum kopi pun jadilah. Ustaz, dia cakap macam tu, jadi kawan saya depan saya ni menangis pula. Sedangkan yang cakap itu mu'allaf, tentang lepas mu'allaf. Bila mana dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, segala dosa dia terhapus seperti bayi yang dilahirkan, seperti kain putih. Silap-silap dia masuk surga dulu begitu. Kemudian dia pula disekat ilmu disekat pada diri mereka, tak bagi belajar ilmu. Apa dia kata? Ustaz, banyak ustaz-ustaz daripada Semenanjung selalu datang kepada kampung kami, ajar kami agama Ustaz. Nampak murah. Orang tak tahu agama minta diajar nak pada agama. Di sini Semenanjung tahu agama, tahu baca Quran, tapi tolak agama Allah. Nah, sebab apa mereka kekalkan dengan supaya orang sabar ni kekal kejahilan? Bila mana mereka ni kekal jahil, senang nak kontrol. Fixed deposit setiap 5 tahun. Tu faham? Jadi nak kekalkan kejahilan. Hari ini tentang Alhamdulillah ramai sahabat-sahabat kita yang duduk di sana, yang kerja dengan yang jadi guru-guru Jekoh ni, mengajar. Sekarang ni kampung Hulu tu kita angkat Iqra, ada seorang jaga, dia jaga, tapi dia boleh baca Quran. Kami minta dia yang mengajar mereka ni baca Quran. Tapi kita kena cek dana lah, bagi sikit habuan, bagi sikit sebagai dana untuk dia, untuk upah dia. Itulah Allah Akbar. Ayat ini Allah menembak manusia yang tidak tahu menggunakan akal, digunakannya kepada untuk berfikir. Sebab itu mereka tidak dapat membezakan manakah Tuhan mereka yang sebenar, manakah yang palsu. Nah, sedangkan yang palsu itu mampukah dia mencipta alam? Sedangkan benda-benda yang mereka sembah itu semuanya merupakan Tuhan-Tuhan palsu yang tidak mempunyai nilai sama sekali. Ketinggian nilai manusia hanya terletak kepada ketinggian akal budi seseorang, mantik dan logiknya. Seseorang yang tidak menggerakkan akal dan mindanya untuk berfikir cara orang beriman, maka dengan sendirinya dia telah merendahkan martabatnya ke tahap makhluk yang langsung tidak mempunyai akal. Ada akal tak guna akal, kemudian ada akal terlalu ikut akal, tak ikut pada iman. Itu lain pula. Contoh Kasih Ahmad. Payah tentang golongan-golongan ini tak ditangkap. Bebas itu. Jumpa ceramah macam aku ni ambil confirm tentang. Jenis ni lah. Lawan Nabi terang-terang, hina Nabi terang-terang, kutuk tentang hukum Islam, kutuk tentang apa yang dikandung dalam Quran, terang-terang. Bebas lagi. Sebab yang belakang dia itu siapa yang belakang dia? Itu dah sebut lah. Mantan Perdana Menteri. Payah apa hari. Buat benda. Sahabat kita buat solat hajat di KLIA. Lepas habis solat hajat kena ambil keterangan. Ni yang duduk tingkat pandang terbang ni sikit keterangan pun tak ada. Siap bawa escort, bawa masuk lagi. Nampak? Kemudian bila mana kita ceramah, cepat ada tangkap. Ni Quran yang doa hina Nabi ni. So kita buat yang hanana. Kita kata ku sayang Nabi, berzikir pun semua, sayang Nabi selawat, tapi orang kutuk Nabi kita buat tak tahu. Mana kita kata kita sayang Nabi bukan? Yang baru ni pula nak buat lagi. Alana dekat Johor. Yang tarikat Kedah. Seperti besar dia dulu. Tadi Kedah pula TPM. Nampak Alana. Bukan orang sini lah, Johor dekat Zimbabwe ni. Orang yang tidak menggunakan akal ni, Allah kata walaqad zara'na la jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Allah kata, dan sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam itu tempat dia untuk jin dan manusia.
mempunyai hati, qulubun lahum qulubun la yafqahun. Mereka ini ada hati, tapi mereka ini tidak memahami apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Mereka ada mata, tapi tak nak melihat keadaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata, tak nak tengok keesaan Allah. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga, tak nak dengar nasihat, tak nak dengar teguran, tak nak dengar semua. Kasih amat. Berapa orang kita dah pergi ajak dia balik pada Islam, ikut pada ajaran sebenar Ahlussunnah wal Jamaah, mengucap balik, mengaku Muhammad itu sebagai Rasul. Dia kata tak, aku tak percaya Muhammad. Dia kata tu mengucapkan yang kedua tu semua tak betul. 60% daripada hadis Nabi ni semua salah, bohong. Kasih amat kata 3 hari Nabi kata jenis macam ni, 3 hari kita kena nasihat dia. Lepas 3 hari nasihat tak makan, hukum dia apa? Pancung, tentang bunuh. Tentang tak apa nak pergi bunuh dia halal, tapi boleh ke? Ada apa ni? Lepas tembak kompon tentang yang kena tangkap. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita tak ikut undang-undang Allah. Kita tak ikut Islam. Nah, ikut Islam boleh pergi rumah dia, bom dia terus. Bunuh lah. Kita bunuh dia. Lepas kita bunuh dia, balik confirm Pedokar atau orang itu lah, kamu tidak dapati bersalah kerana membunuh. Nah, kita bunuh orang tak 3 hari selepas bagi nasihat, habis. Nampak? Allah sebut orang jenis-jenis ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternakan. Dengar cerita juga. Ini bukan saya kata, Allah kata. Allah kata mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan bal hum adall, dan bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang. Nah, tak apalah, tak dapat bunuh pun tak apa, tu panggil binatang tu. Ini sebut Allah yang sebut, bukan saya sebut, Allah sebut. Nah, mereka itulah orang-orang yang ulaika humul ghafilun. Inilah jenis golongan-golongan yang lalai. Binatang menghina Nabi. Nah, tentang macam mana pasal tu kita ada 2 rukun, Islam dan iman. Sebab apa ada 2 rukun ni? Sebab di dalam iman itu tuan dia duduk di belakang syahadah yang pertama. Kita sebut syahadah pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik. Bila kita mengaku Nabi itu sebagai Rasul, Rasul mengajar kepada kita apa dia? Percaya kepada Allah. Dan kita kena percaya pada Rasul. Percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada Allah dan kepada Nabi yang ada kat kita. Sebab kita mengaku dia sebagai Rasulullah. Dia ajar kita dengan perkara ni, kita percaya dengan perkara Nabi ajar. Makna kalau kita tak percaya kat Nabi, bermakna kita tak percaya dengan benda ni. Automatik dia tidak beriman. Nama saja Islam. Dan Qasim Ahmad ini nama dia tercatat di dalam satu kitab. Kitab di mana? Kitabnya di Mesir. Mereka mengajar di satu Syubhat al-Hadis. Kalau kitab tu yang budak-budak Mesir belajar di Al-Azhar, dan tercatat di dalam kitab itu nama Qasim Ahmad ini sebagai golongan anti hadis. Nama dia tercatat dalam kitab itu, tuan-tuan. Allah